Bab manaqib Uthman, yakni kelebihan dan keutamaan Uthman bin Affan Abi Amr Al-Qurashi. Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa menggali telaga rumah, dia akan mendapat syurga. Maka telaga itu digali oleh Uthman. Baginda pernah bersabda, sesiapa yang menyiapkan tentera al-usrah, dia akan mendapat syurga. Maka Uthman telah menyiapkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Musa bahawa Nabi SAW pernah masuk ke dalam satu kebun tamar, dan baginda menyuruh aku menjaga pintu kebun itu. Tiba-tiba datang seseorang meminta izin yakni untuk masuk. Baginda bersabda, izinkan kepadanya dan berilah berita gembira kepadanya, akan mendapat syurga. Rupa-rupanya Abu Bakar. Kemudian datang orang lain meminta izin. Baginda bersabda, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah, izinkan kepadanya dan berilah berita gembira, dia akan mendapat syurga. Rupa-rupanya Umar. Kemudian datang seorang yang lain pula meminta izin. Fasakata hanihatan atau hunaihatan atau haniyatan, hunayatan boleh belakang, ada semua. Fasakata hanihatan, mengikut di sini. Baginda diam sejenak, kemudian bersabda, izinkan kepadanya dan berilah berita gembira kepadanya, akan masuk syurga dengan ujian yang akan menimpanya. Rupa-rupanya orang itu ialah Uthman bin Affan. Hammad berkata, Asim al-Ahwal dan Ali bin al-Hakam telah menceritakan kepada kami bahawa mereka berdua telah mendengar Aba Uthman menceritakan dari Abi Musa, sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Di dalam hadisnya Asim menambahkan bahawa Nabi SAW sedang duduk di suatu tempat yang terdapat air di situ. Dalam keadaan lutut baginda terdedah, rukbatih ataupun rukbatih, sama saja maknanya. Kalau itu dua lutut, kalau itu lutut saja. Apabila Uthman masuk, baginda menutup lututnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Urwah meriwayatkan dari Urwah bahawa Ubaidullah bin Adi bin Khiyar menceritakan kepadanya bahawa Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghuth berkata, apakah yang menghalangmu untuk bercakap dengan Uthman tentang saudaranya Walid itu? Orang telah banyak berbicara tentangnya. Saya pun pergi kepada Uthman, saya pun menuju kepada Uthman ketika beliau telah selesai, ketika beliau telah keluar untuk pergi bersembahyang. Saya berkata, saya ada hajat dengan engkau, saya ada satu hajat dengan engkau, dan ini merupakan nasihat kepadamu. Uthman berkata, ya ayyuhal mar'u minka, dari engkau, ayyuhal mar'u, dari engkau. Abu Abdullah, yani Imam Bukhari berkata, saya rasa dia berkata, a'udzu billahi minka, ya ayyuhal mar'u, a'udzu billahi minka, aku berlindung dengan Allah darimu. Fansaraftu, aku pun kembali, aku pun berpaling dan kembali kepada mereka, yani apa ni, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman tadi. Tiba-tiba datang utusan Uthman, yakni menyuruh aku pergi kepadanya lah. Saya pun pergi kepadanya. Faqala, dia pun bertanya, apa nasihatmu? Faqultu, saya pun berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya, dan engkau adalah di antara orang yang telah menyahut seruan Allah dan Rasulnya itu. Engkau telah berhijrah 2 kali dan bersahabat dengan Rasulullah SAW.
engkau melihat bagaimana cara ataupun perjalanan hidup Nabi SAW. Sekarang orang sudah banyak berbicara tentang kedudukan Al-Walid. Qala, Uthman pun bertanya, engkau sempatkah dengan Rasulullah SAW? Saya menjawab, tidak. Tetapi telah sampai kepada saya ilmunya, apa yang sampai kepada anak dara di balik tabir. Yani apa yang sampai kepada anak dara di balik tabirnya telah sampai juga kepada saya ilmu Rasulullah SAW itu. Qala, Uthman berkata, amma ba'du, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran. Aku adalah di antara orang yang telah menyahut seruan Allah dan Rasulnya itu, dan telah beriman dengan apa yang diutuskan kepada baginda, dengan apa yang diutuskan baginda membawanya, bu'itha bihi. Dan aku telah berhijrah 2 kali seperti yang kau kata itu. Aku juga telah bersahabat dengan Rasulullah SAW, telah berbai'ah dengannya. Demi Allah, tidak pernah aku derhaka kepadanya, dan tidak pernah aku berkhianat kepada baginda sampai baginda mati, wafat. Kemudian Abu Bakar begitu juga, kemudian Umar begitu juga. Kemudian aku dilantik sebagai khalifah. Tidakkah aku mempunyai hak seperti mana mereka? Seperti mereka, yakni hak untuk ditaati dan dituruti seperti mereka, yang seperti Abu Bakar dan Umar itu. Saya siapa nih? Kata Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar itu. Saya kata, ya, tentu sekali. Qala fama hadhihi al-ahadith allati tablughuni ankum. Apa cerita yang sampai kepadaku dari kamu ini? Adapun apa yang kau sebutkan tentang kedudukan Al-Walid itu, maka saya akan memutuskan tentangnya dengan benar, insya-Allah. Kemudian beliau memanggil Ali dan menyuruhnya supaya menyebat siapa Al-Walid itu, dan Ali telah menyebatnya sebanyak 80 rotan. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, katanya, kami di zaman Nabi SAW tidak menyamakan sesiapa pun dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kemudian kami membiarkan sahabat-sahabat Nabi SAW dengan tidak melebihkan antara satu dari yang lain. Taba'ahu Abdullah bin Salih. Syadzan telah diikuti, mana telah menjadi mutabi' kepada Syadzan Abdullah bin Salih dari Abdul Aziz. Abdullah bin Salih dari Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majshun. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Uthman, yaitu anak Mauhab ataupun Mauhib. Qala, dia berkata, ada seorang penduduk Mesir datang mengerjakan haji. Dilihatnya sekumpulan orang sedang duduk. Dia pun bertanya, siapa orang-orang itu? Mereka menjawab, itu adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh di antara mereka itu? Mereka menjawab, Abdullah bin Umar. Dia pun berkata, wahai Ibnu Umar, saya mahu bertanya engkau tentang sesuatu. Ceritakan kepadaku, adakah engkau tahu bahawa Uthman lari pada hari Uhud? Ibnu Umar menjawab, ya. Dia bertanya, adakah engkau tahu bahawa Uthman tidak hadir, tidak ikut serta dalam perang Badar? Tidak ada dalam perang Badar dan tidak ikut serta dalam perang Badar. Ibnu Umar menjawab, ya. Orang itu bertanya lagi, adakah engkau tahu bahawa Uthman tidak ada pada ketika Bai'ah Ridwan berlaku dan tidak menyaksikannya? Ibnu Umar berkata, ya, betul. Qala, orang itu pun bertakbir, Allahu Akbar, kata dia. Ibnu Umar berkata, kemari, kata dia, mari sini supaya aku terangkan kepadamu. Adapun larinya pada hari Uhud,
Aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkannya dan mengampunkannya. Adapun tidak adanya pada hari Badar itu kerana istrinya ialah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pada ketika itu sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, engkau akan mendapat pahala orang yang ikut serta dalam perang Badar dan bahagian, yakni harta ghanimah yang diperolehi dari perang Badar. Adapun tidak adanya pada ketika Bai'ah Ridwan berlaku, maka sekiranya di sana ada seseorang yang lebih mulia di Mekah dari Uthman, nescaya baginda akan menghantarkannya sebagai ganti Uthman, yakni di tempat Uthman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantarkan Uthman. Bai'ah Ridwan itu berlaku setelah Uthman pergi ke Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dengan tangan kanannya sambil mengatakan, ini tangan Uthman, dan dipukulnya ke tangan dia satu lagi. Dipukul atas tangannya. Faqala, sambil dia kata, hadhihi li Uthman, ini bagi pihak Uthman. Faqala lahu Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, pergilah bawa sekali jawapan ini bersamamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bahawa Anas berkata, pernah Nabi SAW naik ke atas bukit Uhud, bersamanya ada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Tiba-tiba bergoncang bukit Uhud itu. Nabi SAW pun berkata, diam Uhud, azunnuhu darabahu birijlih. Saya rasa, kata perawi ini, dia menghentakkan dengan kakinya, mana ketika kata begitu dia hentak kaki dia. Falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu tidak ada orang lain selain dari seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Itu sebahagian daripada manaqib Uthman malam ni. Sebab asal lagi itu panjang, tu cerita panjang, hadisnya panjang. InsyaAllah kita akan datang. Manaqib Uthman, ini cerita tentang manaqib. Manaqib dalam setengah-setengah kitab disebut fadail. Tetapi fadail lebih umum maknanya. Boleh jadi untuk menyatakan keistimewaan ataupun kelebihan, keutamaan sesuatu amalan, itu pun fadail, disebut fadilat, fadail juga. Kelebihan orang apa? Fadail juga, umum. Tetapi kalau manaqib, dia khusus untuk kelebihan ataupun keistimewaan seseorang itu. Itu manaqib. Lawannya ialah mathalib. Mathalib ni makna keburukan ataupun kekurangan seseorang itu. Lawan dia. Biasanya dalam kitab-kitab hadis yang besar ni, dia tak ada sebut tentang mathalib siapa-siapa. Tetapi dalam kitab-kitab hadis yang rendah kedudukannya, ataupun kitab-kitab macam sirah tu, dia ada sebut mathalib. Mathalib ni makna kekurangan seseorang tu, banyak daripadanya tidak berasas, terutamanya yang berkaitan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Uthman bin Affan, kunyahnya ialah Abu Amar. Dalam hasyiah kitab kita ni, dia ada lagi silsilah keturunan dia tu, iaitu Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Bertemu nasab dia ni, keturunan dia ni dengan Nabi SAW pada Abdu Manaf. Dan daripada sinilah orang kita bubuh nama Abdi Manaf tu. Moga tok nenek Nabi kan, dia pun bubuhlah nama Abdu Manaf.
sedangkan tidak sesuai. Macam Manaf. Sebab Manaf tu nama berhala, berhala. Tidak sesuai. Waktu cerita ni cerita zaman jahiliah dulu lah. Waktu tak kira, tak ubah dah nama tu. Laqab kepada Sayyidina Uthman ini iaitu Dhunnurain, seorang yang mempunyai dua cahaya. Maksud dua cahaya itu iaitu dua cahaya mata Nabi SAW, kerana dua orang anak Nabi SAW menjadi isterinya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dia ada dua kunyah yang masyhur, iaitu Abu Abdullah dan Abu Amar. Dalam Bukhari dia sebut Abu Amar, yang ni hak lebih masyhur kunyah dia, Abu Amar. Satu lagi kunyah dia iaitu Abu Abdullah. Di sini dalam Bukhari disebut Abu Amar sebab ini yang lebih masyhur. Dilahirkan pada tahun yang ke-6 selepas tahun gajah. Ibunya Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah bin Habib bin Abd Syams bin Abd Manaf. Situ juga berjumpa juga dengan Nabi SAW situ. Maknya mak kepada mak dia tu, yang ni Arwa tu. Mak dia tu nama Arwa. Mak kepada mak dia iaitu Al-Bayda Ummu Hakim binti Abdul Muttalib, iaitu mak saudara kepada Nabi SAW. Dia telah berhijrah dua kali. Yang pertama hijrah ke Habsyah bersama dengan isterinya, anak Nabi SAW yang bernama Ruqayyah. Ruqayyah pergi ke sana. Imam Bukhari buat mari dua sumbangan besar. Mula-mula ni dalam Tarjamatul Bab dia, sebelum buat mari hadis hak musnad, buat mari dua hadis di sini, iaitu sesiapa yang menggali disebut di sini. Dalam riwayat yang lain disebut sesiapa yang beli. Maknanya telaga rumah itu, dia akan mendapat syurga. Setelah orang Islam berhijrah dari Mekah ke Madinah, susah nak dapat air pun payah. Air hak molek lah, payah. Adapun hak Yahudi, telaga ni asalnya hak Yahudi. Orang Islam tak boleh minum air yang baik, air yang sedap, tak boleh. Nabi SAW pun kata oleh kerana air itu perlu, dia kata lagu tadilah, sesiapa yang beli telaga tu ada dah. Gali itu mana sebut itu bahasa majas lah, bahasa pinjam. Maksudnya kalau air, kalau tanah, kalau tidak gali tak tubik air. Hak ni pun supaya juga kalau tidak beli tak boleh minum air, supaya tidak gali lah juga. Sayyidina Uthman pun beli dengan harga 20,000 dirham, dan dia sabbalaha, yakni menjadikannya fi sabilillah, yakni mewakafkannya untuk sekalian orang Islam. Orang Islam pun senang lah lepas pada tu. Nabi SAW kata, sesiapa yang menyiapkan tentera usrah, Jaish al-Usrah, iaitu dalam peperangan Tabuk pada tahun yang ke-7 hijrah, dia akan mendapat syurga. Sayyidina Uthman menyiapkannya. Jaish al-Usrah, pasukan tentera yang sukar tu sebab apa? Panah terlajak musim pada masa tu. Itu satu. Kemarau pula. Peperangan itu pula berlaku kena naik atas bukit hak tinggi dan memerlukan bala tentera yang ramai, kelengkapan yang cukup. Tidak cukup, semua tak cukup. Nabi SAW kata, sesiapa yang menyiapkan tentera ni, biar lengkap, biar cukup dengan senjata, dengan peralatannya, dia akan mendapat syurga. Sayyidina Uthman pun sediakan, iaitu 950 ekor unta. 950 ekor unta disediakan, dan 50 ekor kuda. Dan dia bawa pula kepada Nabi SAW 1000 dinar.
untuk kelengkapan perang. Mana Sayyidina Uthman lah yang telah menyediakan sehingga orang Islam cukup dengan senjata pergi. Dalam hadis yang lain disebutkan, la yadurru Uthman ma amila ba'dal yawm. Selepas hari ini tidak ada lagi apa-apa pun yang akan memudaratkan Uthman. Apa-apa amalan yang akan memudaratkan Uthman tak ada lagi dah selepas ni. Selepas pada dia ni melengkapkan Jaisul Usrah. Nabi SAW kata lagu tu. Mana kalau ada salah silap dia pun selepas pada ni, Tuhan boleh ampunkan. Sebab apa? Jasa dia dan sumbangan dia begitu besar kepada umat Islam, kepada Islam. Itulah Sayyidina Uthman. Maknanya seorang yang kaya dan dermawan. Kemudian dia mari hadis. Hadis yang mula-mula dalam bab ini sebenarnya kita sudah jumpa dah sebelum ni. Sudah jumpa dah. Jadi tidak nak urap panjang. Tidak nak urap panjang sebab sudah jumpa dah. Walau bagaimanapun Nabi SAW telah mengisyaratkan di sini dalam hadis disebut sudah isyarat dah. Sayyidina Uthman ni ia akan ada balwan, ujian, fitnah, pancaroba yang akan berlaku terhadap dia. Sudah kata dah. Mula-mula tu apabila minta izin tu Nabi SAW diam, senyap. Apabila siapa ni? Abu Musa al-Asy'ari pergi cerita kepada Nabi SAW, ada orang minta izin, nak izin kah? Dia senyap sebentar. Lepas tu baru dia kata. Kira-kira dia senyap tu dia dapat wahyu lah. Kira-kira. Ataupun dia terharu kah sekejap, sekali lalu apabila dengar Sayyidina Uthman yang akan menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan siapa-siapa pun. Keadaan begitu. Dia lepas tu kata, i'dzallahu wa basyirhu bil jannah ala balwan satusibuhu. Adapun hak dua sebelum pada tu tak ada kata lagu tu. Hak dua sebelum pada tu. Hak ni dia kata. Padahal Sayyidina Umar pun mati kena bunuh juga. Tapi hak tu tidak dalam bentuk terancam oleh seorang je. Dalam seorang je pergi bunuh dia. Bukan dalam bentuk kita kata pemberontakan ramai-ramai mari daripada segala pelosok negeri. Tidak, satu orang bertindak. Dan selepas daripada Sayyidina Uthman tu mati, banyaklah timbul fitnah-fitnah ataupun huru-hara yang lain dalam masyarakat Islam. Selepas mati Sayyidina Uthman lah, selepas mati Sayyidina Umar tidak lagu tu. Sebab itu Nabi SAW tak ada sebut. Sekadar mati kena tikam mati gitu saja tu tidak sebut lagi. Sayyidina Uthman ni sebab besar perkaranya terhadap dia tu sendiri, dan selepas dia tu berlaku perkara yang besar-besar yang menggoncang iman orang pada masa tu pun. Dalam riwayat satu lagi Imam Bukhari buat mari, sebab ada beberapa riwayat ini melalui tariq Asim, dia ada tambah. Nabi pada ketika itu sudah duduk di satu tempat yang ada air. Dia buka lutut dia. Buka lutut dia. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar ada dah tu. Sayyidina Umar ada dah. Apabila Uthman masuk, Nabi SAW tutup. Daripada sini setengah-setengah ulama membuat kesimpulan bahawa lutut itu bukan aurat. Sebab kalau aurat Nabi SAW tak buka. Tak buka lagi. Tak sekira lah kerana panah ke kerana apa ke, itu soal lain. Tapi dia buka. Tutup kepada Uthman itu bukan kerana hukum dia tu haram, tapi kerana ada sesuatu, nak menunjukkan sesuatu. Dalam riwayat yang lain disebut, dia kata ala astahi mimman istahallah. Takkan aku tak malu kepada orang yang Allah malu. Ataupun malaikat, dalam riwayat yang lain malaikat malu kepada dia. Maknanya sifat malu dia tu lebih. Sifat malu itulah yang nak ditunjukkan. Jadi hak tutup kain, pakai baju ke apa ni, dia berkait dengan malu. Hak sebenarnya sifat malu Sayyidina Uthman tu bukan malu pada benda-benda lagu tu, luah lagi arti malu dia, luah lagi. Tetapi biasanya orang ni kalau dia malu, kalau tak pakai baju, jenis gitu. Sebab itu Nabi tunjukkan macam tu.
Yang sebenarnya tidak berkait dengan hak tu saja. Bukan malu dia tu jenis nak nusuk, jenis tudung muka, tidak lagu tu. Tapi nak menggambarkan sifat utama dia tu, kelebihan dia tu, iaitu pada sifat malu yang disebutkan dalam hadis al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu satu cabang besar daripada iman. Yang malu dalam arti kata yang sebenarnya lah, yang kita sudah bahas dah pada tempat dia. Begitulah. Seterusnya hadis, ini Urwah meriwayatkan bahawa Ubaidullah bin Adi bin Khiyar menceritakan kepadanya bahawa Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yawuth kata, bapa kau tak boleh keceknya dengan Uthman itu berkenaan dengan adik-beradik dia Walid. Orang ramai duduk cara gegar tentang dia. Jadi dia cerita supaya kita terjemah tadi lah, mula-mulanya bila dia kata saya ada satu hajat dengan engkau, dan ini sebenarnya merupakan nasihat kepada engkau yang sebagai pemimpin. Faqala ayyuhal mar'u, gitu je. Dalam setengah nuskhanya ada sebut minka. Dalam riwayat Ma'mar, a'udzu billahi minka. Dalam riwayat di sini ayyuhal mar'u. Gitu saja. Lepas tu dalam setengah nuskhahnya, kalau kita baca dalam hal ni lah, kitab ni, nuskhah ni, dia tulis kecil dia tulis. Kata ayyuhal mar'u minka. Jadi minka tu apa makna? Abu Abdullah kata urahu qala a'udzu billahi minka. Aku berlindung dengan Allah dari engkau. Berapa berlindung gitu semua tu? Dia ni tak molek kah? Tak molek kah sampai berlindung dari engkau tu? Maksudnya begini, aku berlindung dengan Allah dari sesuatu yang tidak baik lah, yang engkau mungkin akan bawakan kepadaku ni. Takut-takut ada tak molek. Jadi for kita lah, kadang-kadang orang nak royak tu kita bimbang, takut ada sesuatu yang tidak baik, kita pun kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun astaghfirullah. Apa dia? Gitu. Bukan makna ada melakukan dosa gapo. Kata gitu. Bukan makna minta berlindung daripada dia tu jahat. Daripada apa yang dia cerita, takut-takut ada hak tak molek. Itu maksud a'udzubillahi minka. Satu. Yang kedua, kalau kita kata kita ambil riwayat ayyuhal mar'u minka, kita cuba tengok dalam kitab ni ada bawah tu hasyiah Sindi, dia tulis qauluhu ayyuhal mar'u minka. Boleh jadi ia ditakdirkan. Mana ayat ini boleh kita takdirkan begini, tak mesti a'udzubillahi minka, iaitu aminkan nasihah. Aminkan nasihah, dari engkau kan nasihat? Adakah daripada engkau aku akan terima nasihat itu? Maknanya engkau ni siapa? Ramai lagi orang lain, sahabat-sahabat yang lain, orang besar-besar lagi, tak ada pun nak sebut ni nasihat, tak ada lagu ni. Kamu siapa? Sebab dia pun tahu orang ni orang bawah lagi lah, orang bawah lagi. Dengan makna begitu. Kedua-duanya boleh, tidak jadi masalah. Aku pun tadi kata a'udzubillahi minka ataupun minka tadi, maknanya kira-kira Sayyidina Uthman tidak berapa nak layan lah. A'udzubillahi minka ataupun minka saja tu, mana daripada engkau kalau aku nak terima nasihat. Ramai lagi orang lain, kalau ada benda ni benda besar sungguh, orang lain akan cerita dah, mana kamu ni siapa. Mana dia berasa Sayyidina Uthman tak saya layan dia lah, dia pun pergi. Bila pergi, mari utusan Sayyidina Uthman. Mana Sayyidina Uthman suruh panggil balik dia lah lagi. Kena dengar juga ke mana-mana pun. Molek juga, dia fikir pula lah, kat dia tak apalah, panggil. Aku pun pergilah. Dia pun tanya, apa nasihat engkau tu yang kau kata nak nasihat? Apa dia? Saya pun kata, supaya kita terjemah tadi, hak cerita tentang Walid ni apa dia. Yang lalu ke akhir sekali ni Sayyidina Uthman kata ada pemberkenaan dengan Walid itu
saya akan putuskan tentangnya dengan sebenar, dengan cara yang betul, insya-Allah. Kemudian dia pun panggil Sayyidina Ali, suruh sebab. Sayyidina Ali pun sebab 80 rotan. Ringkas sangat cerita. Ringkas sangat cerita. Apa cerita? Panjang cerita. Walid ni siapa? Walid ni adik-beradik seibu dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Adik-beradik seibu dengan Sayyidina Uthman, bukan sebapa tapi seibu. Dia ni pernah menjadi gubernur kepada Sayyidina Uthman di Kufah selama 5 tahun, menjadi gubernur di sana. Oleh kerana dalam sejarah ni, kalau kita perhati, di zaman permulaan lagi, zaman Sayyidina Uthman lagi, sudah dirancang dah benda-benda yang tidak baik ni. Kemudian disambung pula oleh ahli-ahli sejarah, cerita-cerita yang tidak baik tentang Sayyidina Uthman, yang mana semuanya boleh dikatakan tidak ada maksud lain selain daripada nak memburuk-burukkan, merendah-rendahkan Sayyidina Uthman. Itu sebenarnya. Tak boleh kata atas peribadi dia, kata melalui orang lain, atas orang lain, pukul orang lain. Tak boleh pukul dia, pukul orang lain. Itulah kesimpulannya. Walid ini dalam sejarahnya dituduh 2 perkara. Dalam sejarah dituduh 2 perkara. Satu, kes dia minum arak. Kononnya dia telah minum arak. Inilah cerita ni, sehingga disebab 80 rotan. Dalam setengah riwayat disebutkan 40 rotan di zaman Sayyidina Uthman. Satu lagi riwayat yang menyebutkan dia ni seolah-olahnya fasik, yang merupakan sebab kepada turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat tu turun berkenaan dengan Walid ini. Dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab hadis, yang setengahnya yang longgar tu, yang penapihnya tidak tebak, tidak halus, adalah riwayat yang seumpama itu. Dan dikatakan in ja'akum fasiqun. Fasiqun yang dimaksudkan dalam ayat tu ialah Walid ni lah. Bapanya yang dikatakan fasik. Ceritanya begini, kita ambil cerita tu dulu, rekah tu. Dulu pun sudah sebut dah. Ceritanya dikatakan bahawa Nabi SAW telah menghantar Walid ni untuk memungut zakat daripada satu kabilah. Tiba-tiba dia pun pergi. Orang-orang situ pun keluarlah nak sambut dia. Dia pun lari. Dia balik cerita kepada Nabi SAW bahawa puak-puak tu tak boleh bagi zakat, bahkan nak bunuh dia. Tak boleh bagi zakat, bahkan nak bunuh dia. Nabi SAW pun telah menyiapkan bala tentera lah untuk pergi hancurkan kabilah tu, sebab tak boleh bagi zakat. Tiba-tiba tu ayat ni, ceritanya, jangan terima apabila seorang fasik buat mari cerita kepada kamu. Kena siasat dulu, takut-takut nyaya kepada satu golongan yang tidak bersalah, nanti kamu akan menyesal. Maksud ayat itu maknanya tak betul lah cerita, tak betul. Dalam ayat tu dikatakan Walid ini fasik, dan dia ni fasik satu kesalahan Sayyidina Uthman. Bapa Sayyidina Uthman lantik dia sebagai gubernur. Tidak ada kerana lain, ni ceritanya, melainkan untuk memburuk-burukkan Sayyidina Uthman, kerana dia ni adik-beradik dia. Inilah Sayyidina Uthman mengamalkan nepotism, dasar pilih kasih, dasar pilih anak beranak, untuk memegang jawatan-jawatan penting. Dia pakai hak tu. Ni dalil dia. Sayyidina Uthman tak kira orang ni kaki arak ke, orang ni sudah turun ayat kata fasik berkenaan dengan dia pun terima semacam. Terima semacam. Dan lantik pula dia pegang jawatan yang penting. Ni makna Sayyidina Uthman ni tak betul. Dia nak pergi situ nak kritik, nak menguduh Sayyidina Uthman ni. Ni makna Sayyidina Uthman ni tak betul sebenarnya. Yang sebetulnya rekah ceritanya kita tidak nak panjang. Riwayat itu tak betul.
riwayat itu tak betul. Dalam kitab-kitab besar ni, kitab-kitab hadis yang mu'tamad, yang mu'tabar, tak ada cerita tu. Lepas tu dalam kitab-kitab tafsir yang dipercayai, tafsir-tafsir yang bertanggungjawab, dia ada jelas dah tu. Ada penjelas dah. Sebab apa? Dari segi riwayat dan dari segi dirayat tak boleh nak pakai. Tak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyebutkan bahawa Nabi SAW telah hantar dia untuk pergi pungut zakat. Tak ada. Dan berlaku seperti apa yang disebutkan tadi. Ayat tadi turun berkenaan dengan dia. Tak ada satu pun riwayat yang sahih. Itu satu. Dari segi riwayat. Dari segi dirayahnya, pada ketika tu umur dia 5 tahun baru. 5 tahun baru. Dia masuk Islam pada ketika tu bersama dengan kanak-kanak lain pada Fatih Makkah, pembukaan Makkah. Umur dia 5 tahun. Kalau kita kata Fatih Makkah pada tahun yang ke-8, kalau pada tahun yang ke-9 katakanlah peristiwa ini berlaku, umur dia 6 tahun. Kalau pada tahun yang 10, tahun akhir Nabi SAW hidup, umur dia baru 7 tahun. Lepas 7 tahun ada kebolehan nak kira nak pergi pungut zakat ni. Satu kerja besar, tak ada orang lain kau nak kerja benda tu. Tak benar siapa. Ini tak ada lain melainkan kerana nak memburuk-burukkan dia saja. Nak buruk dia, nak buruk Sayyidina Osman. Sayyidina Osman lantik orang yang dalam Quran sendiri kata fasik. Yang sebetulnya mengikut ahli-ahli tafsir kata, dia apabila pergi ni kalau mengikut ahli tafsir yang takwil lah, kalau kita terima adalah cerita ni, maka ahli tafsir kata syaitan mari dekat dia. Syaitan mari dekat dia berupa orang. Kata demo tu tak sebut zakat, dan demo tu nak bunuh kamu. Sebab apa? Mari tu dengan pedang, dengan lembing ke apa pakai. Dia pun lari. Ayat itu makna tegur dia dan siapa saja pun. Mana kita kena tahu dulu orang yang cerita kepada kita tu siapa. Jangan dipercaya selalu. Bukan dia tu dikatakan fasik. Mana-mana orang fasik lah. Mana kalau kita terima. Jadi ahli tafsir kata boleh ditakwil lagi. Bukan dia tu fasik tu, hak bawa cerita tu kepada dia, hak tu hak fasik. Jadi kita kena pasti dulu. Usahakan yang lebih lagi daripada fasik. Hak fasik pun tak diterima dah. Gitu makna dia. Kalau kita terima, tapi dah tadi kita sudah kata dah umur dia 5 tahun. Macam mana Nabi SAW nak hantar dia pada ketika tu? Tak benar siapa. Tak benar siapa. Walau bagaimanapun, dia ni bukan dilantik oleh Sayyidina Osman saja untuk pegang jawatan. Sayyidina Abu Bakar pernah ada, Sayyidina Umar pernah ada. Cumanya sesuai dengan tugas pada masa dia itulah. Dan Sayyidina Osman ni melanjutkan lagi apa yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Apa yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Gitu saja. Maknanya bukan salah dia. Kalau kita kata apa ambil orang fasik, pasal Sayyidina Umar tu ambil apa orang fasik. Sebab Sayyidina Umar lantik dia sebagai panglima perang, rata pergi balik Iran, balik Armenia, balik Azerbaijan, rata pergi balik Jordan, pergi perang, dan dia selalu membawa kemenangan, memberi kelebihan kepada tentera Islam, bawa harta ghanimah buat balik kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar faham dia difasik, tak boleh pakai, apa lantik? Bukan salah Sayyidina Umar, apa tak ada orang kritik Sayyidina Umar pula kerana lantik dia, tak ada pula siapa kata. Itulah sebenarnya alasan saja. Alasan saja. Kemudian kalau kita terimalah cerita tadi, dia sudah besar dah pun. Dia sudah besar. Dia pergi, dia tengok orang mari dengan lembing, dengan pedang. Sedangkan lembing pedang tu budaya dia. Kalau nak sambut orang, dia sambut lagu tu. Sebab kita budaya orang Melayu, selit keris sini. Bukan mana nak perang. Bukan mana nak perang, selit keris. Itu biasanya budaya dia. Bukan mana nak perang. Ada budaya maknanya apabila dia nak sambut orang tu dengan lembing, dengan pedang ke apa, siap. Tapi dia ni salah sangka. Salah sangka dia kata orang tu nak bunuh dia. Itu silap faham dia. Maknanya tak boleh sesuatu di perkara tu maknanya diputuskan dengan fikiran kita sendiri, prasangka kita, tak boleh. Ataupun cerita orang fasik pun tak boleh juga.
Gitu maksudnya. Ditujukan kepada dia, kepada Nabi SAW, dan kepada semua orang, siapa-siapa pun. Bukan mana kata dia tu pasiknya, tidak. Gitulah. Kalau kita andaikan dia telah besar lah. Kalau kita andaikan dia telah besar. Tetapi mengikut riwayat-riwayat ada menyebutkan dia ni seperti kita kata tadi lah, kecil lagi pada masa tu. Macam mana? Macam mana Nabi SAW nak kira dia tu? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, berkait dengan dia ni setelah dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur ni, gubernur di mana? Di Kufah. Kufah ni tempat yang paling bermasalah dalam khilafah Islamiah, dalam negara Islam pada masa itu. Di zaman Sayyidina Umar lagi, bukan seorang dua, lantik, lepas tu pecah, lantik, lepas tu lucuk ke jawatan, lepas tu lantik, lepas tu pecah, alih pergi ke lain pula. 7 orang di zaman Sayyidina Umar saja. Dia kata macam-macam. Dulu kita sudah jumpa dalam Bukhari ni sendiri, di zaman Sayyidina Umar ada orang pergi mengadu hal, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat 10, bukan orang main-main. Dia kata tak pandai semaya. Tak pandai semaya. Adakah patut Sayyidina Umar tak pakai dah? Tak pakai dah, tapi dah orang buat aduan ni, dia hantar Muhammad bin Maslamah pergi tengok. Tak ada apa, molek. Bukan orang-orang suka dengan dia, orang adalah orang tak kenal. Ini sebab dia pusat penentang. Yang menentang kuat sampai di zaman Sayyidina Osman itu, pusat dia situ lah juga. Pusat dia situ. Yang ke mana kemudiannya menjadi pusat Syiah. Kufah tu lah. Situlah tempat Ibnu Sabak duduk. Dia mari daripada Mesir, dia pergi ke Kufah. Dia cari tempat-tempat yang ada sambutan lah. Ada sambutan. Bayangkan di zaman Sayyidina Umar tu, 7 orang naik tu, tak ada siapa 2 tahun. Sorang-sorang jadi gubernur. Pasal apa? Ni tak kena, payah nak kena. Di zaman Sayyidina Osman pun lagu tu juga. Kapicak ni kan, lucu jawatan ni, naik orang lain pula, lagu tu juga. Tetapi akhirnya di zaman Sayyidina Umar pernah dah Mughirah bin Syu'bah bagi pendapat kepada Sayyidina Umar, tak adil ni lagu ni. Lepas tu Sayyidina Umar kata nak lagu mana? Dia kata kena cara orang keras sikit. Orang keras tu siapa dia? Mughirah tu sendiri lah. Mughirah tu pula dipitnah macam-macam. Mughirah tu sendiri dipitnah macam-macam pula. Dia katakan Mughirah ni berzina lah. Itu cerita. Latar belakang tu kita kena tahu. Seterusnya di zaman Sayyidina Uthman ni pun lagu tu juga. Dan Sayyidina Uthman lantik dia ni, setelah lantik dia ni dalam kitab sejarah, semua kitab sejarah sebut paling baik dia ni. Paling baik. Orang kena belakang 5 tahun dia boleh bertahan. Orang lain tak ada siapa 5 tahun. Dia boleh bertahan 5 tahun. Dan baik, murah. Orang-orang suka. Sebab apa? Lepas semaya jemaah, ada dah orang bagi duit zaman dia. Bagi duit saja kepada rakyat pergi semaya. Siapa setara tu. Dan dia ni disukai oleh orang ramai, sehingga dia tidak perlu ada jaga. Tak perlu ada jaga. Rumah dia tu ada pengawal, tak ada. Siapa-siapa nak pergi pun boleh. Maknanya keadaan damai. Bijak lah. Dia boleh kontrol kerajaan tu. Lepas pada tu ceritanya, ni cerita ni dalam Tabari, dalam Ibnul Athir, Al-Kamil dan lain-lain ada sebut belakang. Iaitu ada satu cerita, ada satu orang tu marilah beberapa orang penjahat nak bunuh anak dia tu, masuk dalam rumah dia, pecah rumah, bunuh. Lalu ada beberapa orang menyaksikan siapa pembunuh tu. Menyaksikan siapa pembunuh tu, ditangkaplah pembunuh tu. Bila ditangkap, dah cukup saksi gapo semua, maka Sayyidina Osman Abdullah Walid ni yang mengata ia jadi gubernur di situ, memutuskan dibunuh balas lah, qisas lah. Muka jelas dah pembunuh tu siapa. Bila dibunuh balas, keluarga dia tu dendam. Keluarga dia tu siapa dia? Dalam sejarahnya disebutkan Abu Zainab, di antaranya Jundub, di antaranya Abu Muwarri' dan lain-lain. Ni anak-anak dia ni dendam. Bila dia dendam, macam-macam lah dia cari jalan. Cari jalan. Di antara fitnah yang dia buat terhadap Walid ini, iaitu
Sudah berapa kali dia hantar orang pergi royak kata Walid ni minum arak. Sebenarnya dek pun Walid ni dia baik dengan satu orang yang Kristian dulu. Lepas pada tu orang tu baik sangat dengan dia, masuk Islam. Masuk Islam. Pada satu kali kawan dia ni pergilah ke rumah dia. Bila pergi, dia jamu kawan dia tu, jamu. Tiba-tiba dia pun ni mari. Abu Muwarri' dan Abu Zainab, Jundub ni beberapa orang ni mari. Bila mari, dia ada buah anggur. Duduk makan tadi dia pun susut lah, boleh jadi buah anggur tu tidak berapa banyak ke, dia susut lah, susut bawah meja. Tiba-tiba dia mau tu mari terkai nak tengok bawah meja tu, takut-takut ada botol arak. Dia nak fitnah lah tu, tengok-tengok ada buah anggur je, tak ada hasil tu, cerita je buah anggur. Lepas pada tu orang pun, maknanya dia sudah hebohkan kepada orang bahawa minum arak ni, gapo semua ni. Bila pergi tengok tak ada buah anggur je. Lepas pada tu orang pun pakat marah ke dia, apalah fitnah tak ada pasal. Sekali lepas. Yang kedua, kali yang kedua, bahkan tak tahulah kali yang kedua, kali yang ketiga, beberapa kali lah percubaan itu macam-macam cara. Ni akhirnya apabila Walid ni buka, kalau kita gak buat majlis apa di rumah terbuka lah, kalau lah ni rumah terbuka, pergi ramai lah, pergi rakyat-rakyat ni pergi dia baik melayau kan. Lama-lama dia letih, sampai letih, bila habis majlis tu letih, baliklah. Bila balik ni musuh-musuh dia beberapa orang ni menusuk dalam rumah, menusuk dalam rumah. Dia pun tidur bila letih. Salah seorang daripada hak tadi yang nak buat jahat tadi pergi ambil cincin dia, cabut cincin dia, tak khabar, letih terlajak. Bila begitu pergi mengadu hak kepada Sayyidina Osman pula, kata dia ni minum arak. Buktinya ni cincin dia, macam mana boleh cabut? Dia tak khabar dia minum arak dalam majlis tu. Pergi buat gitu cerita. Jadi Sayyidina Osman pun pening kepala lah. Ni mari kata gini. Inilah yang dikatakan waqad aktsaran nasu fihi. Macam-macam dah orang bercakap tentang dia, tentang Walid ni. Dia minum arak, dia begini-gini. Sebenarnya tidak. Bila begitu, Sayyidina Osman pun panggil, mana saksi? Saksi pupuk dia. Apa saksi? Kamu tengok sendiri ke? Dia kata dia mutah. Setengah tu kata dia mutah. Memang tu arak, bau arak. Tu ceritanya. Ada pula dalam riwayat yang lain, riwayat ni pun tak betul juga, karut juga. Tetapi hak karut ni macam ni ada dalam Isti'ab Ibnu Abdul Bar. Dalam kitab kita, sebab itulah ulama-ulama kecam Ibnu Abdul Bar, apalah cerita macam ni buat masuk dalam kitab. Ceritanya kepada dia, ni cerita masalah lain pula lah kira-kiranya. Dia semaya subuh, semaya 4 rakaat subuh. Lepas tu dia pun, lepas berhenti tu dia paling tengok ke orang, suka dia. Ceritanya, nak lagi kah? Dia kata, mana kalau nak lagi, dia nak tambah lagi, 1 rakaat ke 2 rakaat lagi. Begitulah kira-kira. Jadi situlah orang kata dia ni minum arak. Buktinya dia semaya 4 rakaat subuh. Lepas tu dia kata, nak lagi kah? Dalam setengah riwayat kata, ni periwayat tak betul belaka lah, 2 rakaat saja dia sembahyang subuh, tapi dia kata nak lagi kau. Apa benda tu? Kalau orang tidak mabuk, kecek lagu bandar lagu, dia mabuk dah sepanjang malam. Tu cerita. Yang sebenarnya tidak. Oleh kerana sibuk sangat ni, macam-macam lah orang kata Sayyidina Osman ni pilih adik-beradik dia, anak-beranak dia jadi pemerintah, pemimpin. Tak cara ni orang ni belah mana, orang sudah mengadu hak pun tak cara. Akhir sekali dia boleh cari sebab ni kita kena faham latar belakang masyarakat ni. Kadang-kadang orang yang nak buat sesuatu yang tidak baik ni, dia menyamar begitu lama dahulu. Jadi orang baik supaya kesaksiannya diterima. Dengan sebab itu, berdasarkan kaedah hukum Islam, bila orang yang adil, zahirnya adil, kita tidak tahu orang itu lagu mana hak sebenarnya. Kata lagu tu cukup syarat, tak dapat tidak, dia kena jalankan hukum. Ketika nak jalankan hukum tu, ni Walid ni kata, demi Allah, kata dia,
saya tak ada minum arak tu, tak ada, dia semua fitnah, dia dendam kepada saya. Sayyidina Osman kata tak caralah aku mana-mana pun. Waktu apabila taksi sudah ada, nak buat macam mana, kena jalan hukum. Tapi orang yang berdusta, dia akan masuk neraka. Tak apalah kamu sabar, kata dia, dalam dunia. Sayyidina Osman kata kepada dia, lalu dilaksanakan hukum. Dalam hadis ni disebut 80 rotan. Sebenarnya tidak 80, tetapi 40. Sini dalam hasyiah ni dia ada sebut nombor 13 hasyiah ni. Fajaladahu 80 wa fi riwayat Ma'mar, dalam riwayat Ma'mar di rotan 40 sebatan. Ini riwayat ini lebih sahih. Hak 40 rotan tu, 40 sebatan itu, hak tu lebih sahih berbanding dengan hak 80. Maknanya riwayat Ma'mar itu ada juga dalam Bukhari ni. Hak tu 80, apa ni 40, hak tu lebih sahih. Hak 80 ni tidak sahih. Tidak lebih sahih. Begitulah. Inilah fitnah yang dilemparkan kepada Walid. Lepas pada tu Sayyidina Osman pelucutkanlah jawatan dia tu sebagai gubernur. Tak jadi gubernur adalah dia je. Ya, orang boleh masuk dalam rumah dia dengan senang tu sebab dia tak ada jaga, tak ada pengawal ke apa, masuk. Pasal keadaan sudah baik dah. Tapi dalam pada tu ada juga hak tidak senang. Ada juga tidak senang. Gitulah ceritanya. Ini ceritanya. Maknanya kalaulah kita andaikan, memang betul lah berlaku begini, apa salah Sayyidina Osman? Apa salah Sayyidina Osman? Dia lantik adik-beradik dia tu pada ketika tak timbul ni semua ni minum arak ke apa. Tetapi apabila telah terbukti berdasarkan saksi lah, walaupun sebenarnya tidak, tapi berdasarkan saksi, Sayyidina Osman, tidakkah hukum dia? Sudah hukum dah. Apa tak kena Sayyidina Osman? Apa tak molek Sayyidina Osman? Yang duduk kata Sayyidina Osman lantik orang gini-gini, tidak terbukti sebelum pada tu. Tak diketahui pun dia diminum arak. Tiba-tiba kerana fitnah tak ni, dia minum arak. Pak minum arak Sayyidina Osman tidak lepas saja. Bahkan Sayyidina Osman hukum tak kira walaupun dia tu adik-beradik. Di mana tak kena Sayyidina Osman? Yang orang nak kritik Sayyidina Osman, di mana tak kena? Situ persoalannya. Apa yang duduk kritik semacam hak kata fasik tadi itu tidak sabit. Sebab apa? Hak tu bukan salah Sayyidina Osman saja. Kalau nak kira Sayyidina Umar pun telah melantik dia. Pasal Sayyidina Umar pilih orang, tak ada pula siapa dia kata dia tu lantik orang fasik pula. Tak ada siapa dia kata. Serupa juga Sayyidina Osman. Maknanya benda tu tak ada, tidak berasas. Hak yang kedua ni berlaku kemudian, dan Sayyidina Osman bertindak juga, bukan tidak bertindak. Apa salah Sayyidina Osman? Tak kena mengena. Tapi nak membanyakkan cerita, nak membanyakkan isu lah, orang kata waktu bek lah ni, waktu bek ni macam-macam. Begitu ceritanya. Apa yang kita dapati di sini dalam hadis ini, manaqib Uthmannya banyak lah. Di antaranya jelas semua orang tahu dia berhijrah 2 kali, ke Habsyah sekali, ke Madinah sekali. Dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak derhaka dan tidak berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar. Itu kelebihan dia, seorang yang setia. Seorang yang setia. Seterusnya kalau kita nak ambil kira cerita ni, dia melaksanakan hukum, tak kira siapa pun. Tak kira siapa pun. Tetapi setengah ulama dia pertikaikan hak bahagian hujung ni. Dia pertikaikan bahagian hujung ni. Thumma da'a Aliyan fa amarahu an yajlidahu fajaladahu 80. Hak tu dia pertikaikan. Sebab kata dia dia tidak pernah sabar. Dan Sayyidina Osman ini, adakah selemah itu undang-undang Islam, sistem kehakiman Islam? Adakah selemah itu, selonggar itu, hanya semata-mata ada 2 orang mari royak jadi saksi, walaupun orang tu diketahui dia ni musuh kepada kawan tu,
terima juga, semata-mata kerana nak melaksanakan hukum hudud ke atas dia. Kalau Sayyidina Osman laksanakannya tak apalah, mana Sayyidina Osman tak kira, dia tak kira siapa, tak apalah, tapi biar betul dulu hak tu. Adakah munasabah? Satu cerita tadi, hak minum arak, adakah boleh pakai dua orang yang diragui kesaksiannya, apalagi dia ni bermusuh, sedangkan dalam kaedah kehakiman mana-mana pun kalau musuh tak boleh terima musuh jadi sebagai saksi yang menentang dia tu. Ini sudah musuh. Lepas tu tidak serupa pula, ni kata tengok sendiri kah? Dia kata tidak, cuma tengok mutah. Itu tak boleh jadi bukti dia minum arak. Sebab orang ni masalah maidah dia tu tidak sama. Ada orang makan benda tu dia tidak sedawa masa, ada orang makan sedawa masa, tak serupa. Ada orang makan hak berat, hak berat tak mutah. Ada orang makan hak ringan mutah dah. Pak kalau makan buah anggur banyak boleh jadi bau macam tu. Kalau sekiranya maidah dia tu kurang-kurang sihat, misalnya kita kata, boleh jadi tak jelas. Macam mana Sayyidina Osman boleh terima? Apalagi kalau kita nak kaitkan apa ni semaya 4 rakaat tadi subuh tadi, dia ni tak benar. Apa yang dua orang ni jadi saksi saja? Ramai mesti sepatutnya semaya dalam masjid ni ramai orang lain. Apa yang orang lain tak ada ayat? Ya dia dimabuk kata nak lagi kau, nak tambah lagi. Apa orang lain tak ada ayat? Senyap saja. Sayyidina Osman sepatutnya tak boleh tanya musuh dia tu dua orang tu saja. Tak boleh pakai kena tanya orang lain. Kenapa dia tak tanya? Tak kena tu kalau nak kira. Beginikah Khalifah Rashid? Khalifah Rashid tidak begitu. Itu cara kita nak menilai sejarah tu, kena tengok munasabah ke tidak dengan dia seorang yang cerdik. Sekeliling dia tu orang hebat-hebat belaka tu. Tidak mudah nak terima apa-apa. Dalam Quran pun sudah sebut dah tadi, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kena berhati-hati apabila orang fasik buat mari cerita. Kalau lah betul, mesti ramai orang tahu. Ini apa dua orang? Tak boleh lah, dua orang pula tidak jelas pula. Dalam kitab tu berbeza-beza pula. Tak ada kata kedua-duanya tengok dia duduk minum arak. Ada ke lagu tu? Tak ada. Dah tak ada, apa Sayyidina Osman hukum? Ini macam apa ni, Sayyidina Umar hukum anak dia lah. Di satu pihak orang kata bagus Sayyidina Umar, tak kira dalam melaksanakan hukum anak dia sendiri pun, biar tentu hak tu betul dulu. Biar tentu hak tu betul dulu. Supaya juga hak ni, orang kata Sayyidina Osman bagus, dia tak cara adik-adik dia pun dihukum. Biar betul dulu. Lepas tu apa ya? 80 beza, 80 hak tu 40. Tak tinggi kau belakang. Siapa dia kata hak ni, dia kata 80, hak tu kata 40. Kau berapa orang? Kau dalam keadaan sulit ni, disebab ni. Macam mana perawi tahu 80? Berapa orang ada? Apa yang beza? Dalam Bukhari ni sebut 80, tapi di luar ni dia kata tu tidak lebih sah. Hak lebih sahihnya 40. Mana? Beza. Bila begini, ini sudah ada ittirab. Itu dalam kaedahnya. Sudah ada ittirab, tidak tetap. Mengikut kaedahnya hadis yang ada ittirab ni tak kemah. Sebab itulah ulama-ulama yang kaji sejarah dia kata bagi akhir ni tak boleh diterima. Sekat tu kita boleh terima. Dia kata kepada dia, amma ma zakarta min sya'nil walid fasanakhudhu fihi bil haqqi insyaallah. Sekat tu. Adapun berkenaan dengan apa yang kau sebutkan tentang Walid itu, kami akan memutuskan tentangnya dengan benar, yakni dengan adil insya-Allah. Sekat tu. Hukuman yang adil tu apa dia? Adakah 40 orang atau 80 orang hak tu pun khilaf? Hak tu pun tak tetap. Hak tu pun tidak tetap. Macam mana? Lepas tu adakah, seperti kita kata tadi lah, dari segi dirayah Sayyidina Osman, adakah patut nak terima dengan mudah begitu saja? Tak mudah. Kalau lagu tu senanglah orang menyamar jadi baik, sementara dia ada rancangan dia. Nak jadi saksi palsu terhadap siapa-siapa. Dia pun menyaksikan kata orang ni gini-gini. Kena sebab selalu orang. Tak bukan semudah itu. Terutamanya pemimpin besar ni. Dan sahabat ni kok mana-mana pun. Kalau kita mengambil kira masuk Islam pada masa kecil itu pun sahabat. Takkan kita nak mudah nak terima? Sayyidina Osman mudah nak terima? Tak padan tu. Tak padan.
Berapa Sayyidina Osman tak tanya orang lain? Sekian ramai lagi penduduk Kufah tu, berapa ribu lagi tu, tak tanya orang lain. Betul ke lagu ni? Yang dalam sejarah duduk sebut dia ni molek, semua orang kenal tu kok mana? Kenal dalam keadaan minum arak gitu ke? Tak benar sabah tu. Itulah cerita ni. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata kami tidak menyamakan sesiapa pun dengan Abu Bakar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Tak ada zaman Nabi, maknanya zaman Nabi lagi maklum dah. Tak ada orang lebih daripada Abu Bakar di kalangan kita. Umar tak ada juga, lepas pada Abu Bakar Umar. Lepas pada Umar Uthman tak ada. Tak ada orang yang boleh menyamai Uthman. Lepas pada Uthman barulah kami biarkan tinggalkan sahabat dengan tidak melebihkan siapa daripada siapa. Kami anggap lebih kurang. Lepas tu jadi puak-puak Syiah dia kata tengok dalam kitab-kitab ahli sunnah dia tak sebut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lebih kurang hak lain. Padahal Sayyidina Ali lebih juga. Maksud Sayyidina Umar di sini, sebab tu kalau kita tengok dalam hasyiah kitab ni, maksud dianya orang-orang yang tua-tua, hak berumur dah. Mana kami tak ada menyamakan dengan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sayyidina Ali pada masa tu tak dikira. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kalau dia nak mesyuarat apa-apa, nak memutuskan perkara-perkara yang besar, dia panggil hak ni, orang-orang setara ni. Bukan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali hak hebat, hak apa, hak lebih dia tu kemudian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dah, tapi ramai lagi orang lain hak lebih. Dalam mesyuarat, dalam keputusan, nak buat keputusan yang besar-besar, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak panggil dia. Tak panggil dia. Orang lain ramai lagi. Ni dari segi keputusan, dari segi orang-orang tua yang sudah berumur dah. Itu maksud Ibnu Umar di sini. Bukan maksud hak kemudiannya. Hak kemudiannya memanglah iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lepas pada tu sahabat 10 tu. Lepas pada tu ahli Badar. Lepas pada tu banyak lagi lah yang lain, ahli Uhud. Lepas pada tu ahli Bai'atir Ridwan. Itu hak cerita kemudian. Ini cerita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ayat Sayyidina Ali tak ada kelebihan. Sayyidina Ali tu nombor berapa? Nombor 10 ke nombor 11 ke? Jelas dah lepas pada tu maklum bahawa Sayyidina Ali nombor 4. Jelas dah. Seterusnya pernah satu ketika ada seorang ahli Mesir. Ni puak-puak fitnah belakang ni. Puak-puak yang terpengaruh dengan fitnah. Terpengaruh dengan fitnah Ibnu Sabak. Sebab Ibnu Sabak ni dia mari daripada Mesir. Lepas tu dia pergi ke Kufah, dia pergi ke Basrah, dia pergi ke Madain, dan banyak lagi pusat-pusat dia yang jauh-jauh. Dia tidak mari ke Madinah terus. Dia tak mari ke Madinah terus. Dia pergi ke tempat-tempat yang jauh daripada kebanyakan sahabat. Ni orang yang terpengaruh dengan waktu lah juga. Pergi nak buat haji, dia pun tengok orang duduk tukung ramai. Siapa dia tu? Orang pun kata puak-puak Quraisy tu. Lepas tu siapa dia? Syekh dia tu. Orang duduk mengadak dia belakang tu, siapa dia? Dia kata tu Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar lah. Sebab Abdullah bin Umar ni kemudiannya dia dikenali sebagai Syekhus Sahabah. Syekh di kalangan sahabat. Syekh di kalangan sahabat. Dia pun pergi selalu. Dia kata nak tanya ni, tolong rakyat, kata dia. Mu tahukah bahawa Osman lari pada hari Uhud? Selalu. Ni nak buruk Sayyidina Osman belakang ni. Termakan. Sayyidina Osman lari pada hari Uhud. Maknanya bila lari tu, mana tak molek lah. Bila lari. Ibnu Umar kata ya. Lepas tu dia kata lagi, mu tahukah dia tak pergi hari Badar, tak ikut serta dalam perang Badar? Ibnu Umar kata ya, betul. Lepas tu Bai'atir Ridwan pun dia tak ada juga, tak ada. Betul. Lepas tu Ibnu Umar apa kata? Dia pun Allahu Akbar selalu, takbir lah. Ikut cara dia lah, dah sesuai dengan angin dia tu. Dah muka orang ha dah. Ibnu Umar apa kata? Mari sini nak ayak. Mari sini nak ayak. Kalau hak lari hari Uhud tu, katakanlah kalau kita terimalah lari tu lari sungguh lah. Dalam Quran sudah sebut dah, Allah Subhanahu Taala sudah maaf dah, sudah ampun dah. Apa tu apa hak kita nak buruk-buruk dia lagi, nak nguduh dia atas dasar dia lari daripada medan perang tu? Apa haknya? Maksudnya begitu.
Dalam Quran Allah SWT sebut berkenaan dengan ahli ni Uhud, walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Innallaha ghafurun halim. Ni dalam hasyiah ni pun ada sebut. Itu makna Allah SWT sudah ampun dah. Kita tak boleh main-main berkenaan dengan sahabat ni. Kalau kita jumpa dalam satu hadis menunjukkan dia ni tak molek lah, tak molek, kita tak boleh kata dia tak molek selalu. Kalau kita jumpa dalam Quran teguran Allah SWT terhadap sahabat ni, kita tak boleh kata dia tak molek selalu. Kita kena tengok hak kemudian. Dalam Quran tak ada satu pun ayat yang sebut tentang tak molek sahabat ni, lepas pada tu dia tak sebut Allah telah memaafkan, Allah telah mengampunkan. Tak ada. Semua ada. Bila Allah SWT sendiri sudah ampunkan, apa yang kita duduk sibuk lagi? Ni kalau kita terima dia lari. Kalau dia lari pun, pas berlari ni dalam perang biasa lah berlari. Kadang-kadang ada musuh mari kot ni, kita nak ambil langkah, kita lari. Biasa. Lari tak apa maksud lari tu. Tapi ni tak apa lah, maksud dia ni nak cerita kalau kita terima pun, biar dia lari. Allah SWT sudah ampunkan. Habis cerita. Tak ada kacak banyak dah. Kalau kita nak bahas halu-halu lagi panjang. Ambil kita terima hak dia lah. Kalau gitu pun habis dah. Bapanya. Lepas tu hak kamu kata dia ni tidak pergi perang Badar, tidak hadir dalam perang Badar. Dah Nabi SAW sendiri kata, kamu tak payah pergi. Kamu tak pergi pun kamu dapat pahala serupa dengan orang yang pergi perang Badar. Lepas tu kamu akan dapat harta ghanimah serupa dengan orang pergi perang. Dan memang begitu pun yang berlaku. Nabi SAW bagi bila perang Badar tu benar orang Islam, seperti mana dia bagi kepada orang yang pergi perang, dia bagi juga kepada Sayyidina Uthman yang tidak pergi. Dan Nabi SAW sendiri terima dia, anggap dia seperti pergi. Apa hak kita untuk mempertikaikan? Tak ada hak dah. Itu jawapannya. Lepas tu dia tak pergi, itu dia nak jaga siapa dia? Nak jaga anak Nabi SAW. Tak boleh. Bahkan dari segi itu, mana kita dapat hukum? Kita dapat hukum, iaitu dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, kita tak boleh pergi, tidak wajib dah perang itu ke atas kita. Tak wajib dah. Misalnya mak kita kau sakit berat, tak wajib dah. Dalam keadaan itu kita dapat hukum. Seperti di sini, isteri sakit berat, tak lagi. Kalau nak pergi, siapa dia nak cara? Itu pengajaran yang baik kepada kita. Tidak kata perang ni belah mana-mana pun mesti kena pergi. Lainlah kalau orang mari serai rumah kita, orang mari serai tempat kita ni, kalau nak pergi perang di medan perang, masih lagi ada pilihan itu. Masih lagi ada ruang-ruang untuk tidak pergi. Di antaranya seperti pengajaran yang kita dapat daripada Sayyidina Uthman ini, dia tak pergi. Dan Nabi SAW boleh terima. Apa kita tak boleh terima? Masalah bai'ah ridwan itu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. Ayat tu Allah SWT redha kepada orang-orang yang berbai'ah dengan kau di bawah pokok. Dia duduk persoalkan Sayyidina Uthman tak ada. Yang Nabi bai'ah tu sendiri itu kisah apa? Kisah Sayyidina Uthman dah. Itulah pasal dia ni tidak mahu terima degil, tak mahu terima daripada sahabat sendiri. Duduk dengar orang hak jauh-jauh daripada sahabat sendiri, tak sering ngaji. Duduk dengar hak jauh-jauh, macam-macam lah masuk dalam kepala tu. Lepas tu mulalah buat kesimpulan tak betul. Nabi SAW ni bai'ah untuk apa? Ceritanya Sayyidina Uthman diutuskan pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah mana untuk bincang dengan orang kafir, untuk bincang dengan orang kafir. Sama ada boleh pergi ke tidak ke Mekah orang Islam ni, boleh pergi ke tidak ke Mekah pada tahun berikutnya untuk nak pergi buat umrah, boleh ke tidak? Tiba-tiba Sayyidina Uthman pergi, ada berita khabar angin, kata Sayyidina Uthman telah mati dibunuh oleh orang kafir. Maka Nabi SAW pun kata, kalau betul berlaku begini, maka berbaiatlah kamu dengan aku bahawa kita akan perang habis-habisan dengan orang kafir. Kerana Sayyidina Uthman itu, kerana Sayyidina Uthman Nabi SAW pilih ni. Apa ni Ibnu Umar kata, kalau ada orang lain yang lebih baik, tentu Nabi pilih dia. Lepas tu Nabi SAW kata, ni bagi pihak Uthman, nah mari kita bai'ah. Ni bagi pihak Uthman, Uthman bai'ah bagi pihak Uthman. Dan orang lain pun bai'ah dengan Nabi SAW kerana nak membela Sayyidina Uthman.
Dia duduk bersoal, Sayyidina Uthman tak ada situ. Apa tak ada? Bila tak ada, Allah SWT tak redha dah dengan dia. Kalau orang yang nak mati kerana Sayyidina Uthman ni, Allah SWT redha, pas Sayyidina Uthman tu sendiri lagu mana? Takkan Allah SWT tak redha? Dia pergi buat kerja ke dia untuk peribadi dia ke tu? Pergi jumpa dengan orang kafir tu. Inilah sebab. Kalau tidak mengaji dengan orang yang menerima ilmu yang betul, dia jadi macam-macam. Lepas tu buat kesimpulan tak betul. Macam orang ni. Lepas tu dia berasa dia pandai dah. Pergi jumpa tu dengan meta, orang kata. Dengan sombong. Pergi tanya Ibnu Umar tu, tidak kata nak tanya dengan molek. Dengan beralus. Dan ni tok guru ni, di kalangan orang-orang lain pun duduk keliling dia ni. Sepatutnya kita beradablah sikit. Tidak, pergi tanya lah. Macam sesoalannya dia tu betul benar. Itulah akibatnya. Ini sudah terpengaruh, sudah terkena. Maknanya ini di antara usaha-usaha musuh di zaman awal Islam untuk memburuk-burukkan Sayyidina Uthman. Hak tidak sebenarnya merupakan keburukan dia pun dikira sebagai keburukan dia. Padahal ini termasuk dalam manaqib dia ni, kelebihan dia ni. Kelebihan dia lah Nabi SAW hantar dia pergi jumpa dengan orang kafir nak bincang. Kelebihan dia lah, tak pergi perang pun boleh harta ghanimah supaya dengan orang pergi perang. Kelebihan dia lah. Kelebihan dia lah. Walaupun lari daripada medan perang, kalau kita terima, Allah SWT mengampunkan dia. Kelebihan dia. Kita belum tentu lagi. Kalau kita buat apa-apa, Allah SWT ampun. Dia sudah ada dalam Quran. Allah SWT sudah ampunkan dia. Gitu. Kelebihan itu tiba-tiba jadi keburukan ataupun keaiban, kecacatan dia pula. Begitulah ceritanya. Lepas pada Ibnu Umar kata dia ni biadab, Ibnu Umar pun kata, buat pergi sekali dengan jawapan ni. Sekarang kamu pergilah, buat balik sekali jawapan ni denganmu, kata dia. Sebab tu dia kata lagu tu keras juga tu. Ibnu Umar kata, idhhab biha al-an ma'aka. Bawa pergi sekali denganmu. Sekarang ni balik, bawa pergi sekali denganmu jawapan ni. Ikutlah, nak faham tak faham. Begitu. Kemudian hak akhir itu kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, hak masalah Bukit Uhud bergoncang tu. Wallahu alam. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.